warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Siti Nurfaraiha binti Saimi. Saya penolong pegawai perubatan daripada Jabatan Oftalmologi. Okay, hari ini saya akan memberikan sedikit pengajaran teori kita pada hari ini berkenaan tajuk konjungtivitis alergi. Okey, sebelum pada kita mula tajuk kita hari ini, boleh saya tahu siapa kat sini yang pernah kena alergi konjungtivitis? Saya Encik. Okey, Staf Nurse Raihan ya? Okay, boleh beritahu Staf Nurse Raihan apa tu yang dimaksudkan dengan konjungtivitis alergi? Yang apa yang awak faham? Konjungtivitis alergi itu adalah satu inflamasi yang berlaku di bahagian konjungtiva disebabkan alergi. Disebabkan oleh reaksi alergi. Okey, boleh tepuk tangan. Okey, jadi sekarang kita boleh masuk pada topik kita ya. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama sekali kita akan bincang tentang definisi alergi ataupun hypersensitivity. Yang kedua, kita akan bincangkan mengenai definisi konjungtivitis alergi. Yang ketiga, kita akan bincangkan tentang jenis-jenis konjungtivitis alergi. Yang keempat, simptom-simptom konjungtivitis alergi. Dan last sekali adalah pengurusan dan rawatan. Apa yang kita kena buat apabila pesakit itu mengalami konjungtivitis alergi. Sekarang kita masuk topik kita ya. Okey, alahan. Kat sini kita tahu kan semua orang biasanya dia ada alahan yang tersendiri lah. Ada setengah pesakit dia tak boleh dialah pada udang, makanan ataupun pada habuk atau hama. Alahan ni bergantung kepada diri seseorang lah. Apakah yang dimaksudkan alergi? Jadi alergi ni merupakan kegagalan sistem imun badan seseorang yang menyebabkan ia melihat sesuatu yang tidak toksik sebagai toksik. Okey, faham ya? Ada apa persoalan tak yang dekat sini? Ada. Okey, sekarang kita pergi pada hypersensitivity ya. Hypersensitivity ataupun kita panggil sebagai reaksi hypersensitivity atau intoleransi. Ia merujuk kepada reaksi yang tidak diingini lah, yang tidak diingini oleh sistem imun badan kita yang normal, termasuklah alergi dan juga autoimun. Okey, faham ya? Okey, kita masuk pada topik kita yang seterusnya. Okey, konjungtivitis alergi macam Staf Nurse Raihan ada beritahu tadi. Alergi konjungtivitis, apa yang dimaksudkan dengan alergi konjungtivitis? Ia adalah inflamasi ataupun keradangan yang berlaku pada bahagian lapisan konjungtiva kita disebabkan oleh reaksi alergik lah ataupun hypersensitif terhadap allergen tertentu. Macam saya cakap tadi lah, mungkin dia boleh berlaku secara serta-merta ataupun lambat ya. Kita pergi pada slide seterusnya. Okey, allergic conjunctivitis ni dia ada banyak jenis. Yang biasa kita dengar simple allergic conjunctivitis kan. Macam Sandroham dulu simple allergic conjunctivitis kan. Okey, yang kedua vernal keratoconjunctivitis ataupun BPC. Yang ketiga atopic keratoconjunctivitis. Yang keempat giant papillary conjunctivitis. Yang keempat tadi empat dah. Yang ketiga, yang keempat Felicellular keratoconjunctivitis ataupun PKC, ataupun yang kelima contact dermatoconjunctivitis lah. Okey, nanti kita pergi satu-satu lah. Nanti kita bincang. Okey, pertama sekali simple allergic conjunctivitis. Simple allergic ni adalah reaksi type 1 hypersensitivity lah. Dia ni berlaku biasanya secara ringan dan juga tak spesifik lah. Okey, apa penyebab dia? Biasanya pesakit datang, dia bagi tahu dia terdedah pada alergen yang tertentu lah, macam bunga ataupun rumput ataupun bulu-bulu haiwan macam bulu kucing untuk orang yang bela kucing dekat rumah lah. Yang kedua, simple allergic ni dalam banyak-banyak yang jenis allergic tu, biasanya simple allergic ni paling kerap berlaku lah. Sebabnya disebabkan oleh debunga rumput. Ini penyebab yang utama dengan benda ni kerap berlaku lah. Okey, untuk perennial allergic conjunctivitis benda ni biasanya jarang berlaku lah. Dia disebabkan oleh debu dalam rumah dan juga hama. Ada soalan tak? Sebelum ada kita pergi pada slide seterusnya. Apa tu simptom simple allergic conjunctivitis? Yang pertama, macam biasalah, kita akan rasa gatal pada mata yang terlibat, mata menjadi merah, sensasi seperti terbakar ataupun kita panggil burning sensation lah. Dia rasa panas pada mata yang kena tu lah. Lagi mata berair ataupun untuk kes yang teruk mungkin ada discharge ataupun macam keluar lendir macam tu lah. Lagi pesakit biasanya sensitif terhadap cahaya lah. Dia macam silau bila ada cahaya. Okey, tanda-tanda kita sambung balik.
Pertama sekali hyperemia. Hyperemia nanti saya akan explain sekejap lagi. Kimosis ataupun kita nampak macam bengkak pada lapisan konjungtiva tu lah, nampak macam ada air. Nanti saya tunjuk gambar. Yang kedua, berlaku reaksi pada papillary. Kita punya bila kita flip kita punya eyelid ni, nanti kita akan nampak merah lah ataupun macam bintik-bintik dekat situ. Dan juga bengkak pada kelopak mata lah disebabkan oleh papillary ni. Okey, ni macam saya cakap tadi, bengkak pada kelopak mata. Yang ni memang kita akan nampak dengan jelas lah. Hyperemia, nampak macam mata dia merah. Okey, ataupun kimosis, nampak macam konjungtiva dia macam ada air, macam dia macam bengkak lah. Okey, rawatan untuk simple allergic conjunctivitis, rawatan dia bergantung pada tahap keterukan. Apa yang paling penting, kita kena hapuskan apa tu allergen yang menyebabkan punca tu lah. Contoh kalau pesakit tu punca dia daripada bulu haiwan, jadi kita kalau boleh jangan bagi dekat dengan allergen tu lah. Lagi, lakukan demahan sejuk, tuang dengan air sejuk untuk kurangkan bengkak tu lah. Yang ketiga, ambil ubat antihistamin untuk kurangkan reaksi alergik tu sama ada secara oral ataupun topikal, iaitu ubat titik lah. Lagi, muscle stabilizer ataupun gabungan dua-dua ubat tu lah. Ataupun kita pakai corticosteroid untuk mengurangkan radang tu, ataupun kita pakai immunosuppression lah ataupun cyclosporine. Okey, ada apa persoalan? Sebelum kita pergi pada jenis yang kedua ya. Kalau tak ada persoalan, kita pergi ke jenis yang kedua, iaitu BKC. Yang ni pun kita biasa dengar kan, Benign Keratoconjunctivitis conjunctivitis. Okey, BKC ni biasanya budak-budak lah. Dia biasanya ketika pesakit berumur 5 tahun. Biasanya kena pada budak lelaki. 95% biasanya budak-budak lelaki lah, yang umur hingga 5 hingga 15 tahun. Dan biasanya akan berakhir pada usia lewat remaja lah. Okey, lelaki lebih kerap dijangkiti macam yang saya cakap tadi. Lagi, biasanya berlaku mengikut musim. Biasanya musim panas ataupun musim sejuk, dengan simptom-simptom seperti conjunctivitis paranoia macam tadi lah. BKC juga biasanya terjadi dekat negara-negara yang mempunyai cuaca yang panas dan kering, macam dekat Timur Tengah semua tu. Okey, seterusnya simptom dia lebih kurang gatal. 90% biasanya berlaku pada dua-dua mata. Macam simpel tadi mungkin sebelah saja, kalau untuk BKC mungkin dua belah lah. Lagi sensitif terhadap cahaya ataupun fotofobia. Lagi mata berair, rasa seperti ada benda asing dalam mata. Lagi panas, sensasi panas ataupun burning sensation. Sukar untuk membuka mata pada waktu pagi disebabkan oleh discharge. Blepharospasm, iaitu mata dia macam tak boleh nak kontrol, dia jadi berkelip-kelip macam tu ataupun berkerut macam tu. Itu secara ni lah, involuntary. Lagi kabur penglihatan disebabkan oleh discharge, dan juga ataupun pseudoptosis lah, disebabkan oleh papila yang besar. Okay, ada soalan? Ya, okay, seterusnya. Okay, yang ni lah, macam saya cakap tadi, ada papila dekat dia punya bahagian ni lah, ini besar. Pseudoptosis maksudnya nampak macam dia punya mata tu tak selari lah. Satu nampak macam bengkak macam tu. Okay, seterusnya, untuk rawatan dia, kita bagi topical antihistamin lah untuk kurangkan reaksi alergik tu. Lagi muscle stabilizer ataupun steroid topical secara titik lah untuk kurangkan bengkak tu. Lagi kita monitor dia punya tekanan di dalam mata, sebab nanti kita kan bagi steroid kan. Steroid kan kita tahu boleh menyebabkan tekanan dalam mata tinggi. Jadi doktor kena monitor lah. Lagi acetylcysteine ataupun typical cyclosporine untuk kes yang teruk lah. Okay, rawatan secara sistemik, kita bagi oral antihistamin. Macam tadi kita titik, kalau tak jadi juga kita bagi secara oral lah untuk dimakan, untuk kurangkan gatal. Lagi oral steroid untuk kes yang teruk, ataupun untuk papila yang besar macam tadi dekat atas tu kan. Kalau untuk besar, biasanya doktor akan cucuk steroid lah. Apa nama ubat ni? Triamcinolone. Triamcinolone 40 gram. Okey, lagi untuk rawatan general, kita pakai cermin mata hitam lah, ataupun kita buat kompresi sejuk. Okay, seterusnya, jenis yang seterusnya atopic keratoconjunctivitis. Yang ni biasanya jarang berlaku pada kedua-dua mata lah. Dia kerap berlaku di kalangan orang dewasa yang umur 30 ke 50. Macam tadi BKC kanak-kanak. Kalau yang ni biasanya orang dewasa 30 ke 50 tahun lah.
ataupun pesakit yang mempunyai sejarah eczema ataupun gatal-gatal pada bahagian kelopak mata ni lah, ataupun bahagian muka. Okay, seterusnya, apa simptom dia? Biasanya pasien akan komplain gatal. Perasan tak tadi memang semua pasien dia komplain gatal kan? Gatal, mata merah, sakit, fotofobia atau macam sensitif pada cahaya, ada discharge, ataupun ada papili ataupun parut. Yang ni lagi teruk sebab dia boleh melibatkan kornea lah. Mungkin boleh jadi parut pada kornea tersakit lah. Ataupun limbitis, inflamasi pada bahagian limbal. Limbal dekat bawahnya. Mungkin dia ada bengkak kat sini lah. Lagi penglihatan pesakit menjadi kabur. Ada apa tu soalan? Tak ada ni. Okey, seterusnya. Okey, ni macam saya cakap tadi, bahagian atas ni dia ada papili dan juga parut lah dekat bawah kelopak mata dia. Mata pesakit jadi kering. Lagi dekat kornea tu dia ada salur darah ataupun boleh jadi parut lah dekat kornea. Dekat bawah ni, limbal ni dia jadi bengkak. Ada bump. Bengkak macam tu lah. Okey, rawatan untuk atopic kerata konjungtivitis. Biasanya kalau untuk rawatan setempat, kita bagi sodium kromoglycate ataupun antihistamin untuk kurangkan gatal, ataupun kita gabung dua ubat tu lah. Ataupun kita bagi topical steroid untuk kurangkan bengkak, ataupun kita suntik steroid macam tadi, triamcinolone. Dekat bahagian supratasa lah, bagi kita rawatan eczema, sebab tadi punca dia eczema kan. Jadi kita kena rawat eczema tu lah dengan agent immunosuppressive. Okey, seterusnya giant papillary conjunctivitis. GPC ni dia paling kerap berlaku selepas konjungtiva mempunyai kontak yang berpanjangan dengan bahan asing. Contohnya pesakit tu jenis suka pakai kantar lengkap. Jadi konjungtiva dia selalu macam dipakai dalam satu hari lebih daripada tempoh yang sepatutnya. Jadi konjungtiva kontak yang lama menyebabkan jadinya giant papillary conjunctivitis lah. Ataupun pesakit tu terdedah kepada jahitan ocular ataupun prostesis. Mungkin ada suture dekat dia punya kornea, kontak dengan dia punya konjungtiva, boleh jadi ni jugalah. Ataupun tindak balas kepada allergen tertentu. Okay, simptom dia ada discharge, mata bengkak, pesakit mengalami kabur penglihatan, ataupun rasa seperti sensasi bertasing, dan juga mata pesakit menjadi merah lah. Ini simptom tadi. Simptom kita berasa macam lebih kurang kan, antara semua jenis reaksi alergi tu lah. Lagi rawatan dia, kita kena hapuskan allergen yang menyebabkan alergi. Jadi kita hentikan penggunaan contact lens kalau punca dia daripada contact lens. Lagi ubat-ubat antihistamin untuk kurangkan reaksi alergi, mast cell stabilizer, disodium kromoglycate, ataupun kita bagi steroid lah untuk kurangkan bengkak pada mata pesakit. Okey, yang last sekali adalah field cellular conjunctivitis ataupun PKC. Okay, PKC ni adalah tindak balas alahan oleh konjungtiva dan juga kornea terhadap beberapa allergen endogenous. Maksudnya daripada badan pesakit itu sendiri lah. Alergi itu daripada badan dia sendiri, berpunca daripada faktor dalaman tubuh badan seseorang lah. Okey, apa rawatan dia? Steroid untuk kurangkan bengkak, antibiotik, sebab mungkin punca daripada dalam, so doktor start dengan antibiotik lah. Lagi kalau rawatan spesifik, mungkin puncanya daripada kalau tuberculosis, jadi kita bagi rawatan untuk TB lah. Ataupun parasitic infection, kita kena check stool pesakit lah, ataupun najis. Okay, untuk general, kita kena tingkatkan tahap kesihatan pesakit lah. Okay, kontak dermatokonjungtivitis yang last. Okay, kontak dia. Yang ini adalah merupakan reaksi alergik pada konjungtiva dan kulit pada kelopak mata terhadap ubat-ubatan. Okey, maksudnya pesakit alergi pada ubat lah, ubat mata ataupun produk-produk toksik, contohnya macam alat makeup ataupun ubat-ubat mata yang tak sesuai, pesakit alergik pada ubat tu. Jadi dia akan dapat kontak dermatokonjungtivitis lah. Okey, simptom dia boleh melibatkan cutaneous, maksudnya eczema. Mungkin selain daripada mata dia, mungkin terdapat eczema pada bahagian yang terkena ubat-ubatan tu lah, pada kulit bahagian bawah mata dan sebagainya lah. Ataupun pada bahagian konjungtiva, mungkin ada respon lah pada bahagian lower fornix dan lower palpebral conjunction dekat bawah ni lah biasanya.
Okey, rawatan dia kita kena hentikan penggunaan ubat-ubat tu. Jadi sebab ubat tu penyebab alergik, jadi kita kena hentikan lah. Sama ada bahan kosmetik ataupun ubat tu kita kena hentikan. Yang kedua, bagi antihistamin. Yang ketiga, kita bagi NSAID. Yang keempat, kita bagi topical steroid untuk kurangkan bengkak. Dan ubat steroid kita bagi ointment jugalah, selain daripada titik kita bagi ointment juga pada waktu malam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan nak tanya saya? Ada? 15 minit. Okeylah, boleh lah. Ada soalan? Tak ada. Ada? Okey. Terima kasih semua. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita pergi pada sesi demo. Jadi demo saya hari ini adalah berkenaan dengan tata cara penggunaan ubat titis mata lah. Okay, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan? Pertama sekali kita kena perlu kata membuang lah, ataupun apa-apa tisu yang bersih untuk cuci mata pesakit. Glove, iaitu sebagai kita punya PPE lah untuk bahan alat perlindungan diri. Hand rub ataupun sabun untuk cuci tangan. Seterusnya ubat mata yang diperlukan lah. Okey, sebelum kita mula prosedur pada pesakit, jadi kita kena cuci tangan dulu ya. Sebelum start prosedur, kita kena perkenalkan diri kepada pesakit lah. Okey, Stainless Raihan, saya adalah PPP Siti Nurfarazia. Hari ini saya akan melakukan ubat titis mata untuk Puan ya. Harap Puan boleh bagi kerjasama. Okey, bila kita dah explain pada pesakit, kita kena pakai PPE lah. Okay, ni adalah ubat yang saya akan guna hari ini. Itu eye glow. Okay, pertama sekali kita kena cuci dulu mata pesakit lah untuk hilangkan apa-apa yang ni. Okay, arahkan pesakit untuk tutup mata. Saya cuci mata dulu ya. Okay, jadi kita buka ubat ni dulu. Okay, arahkan pesakit untuk dongak kepala ke atas. Okey, jadi kita punya ibu jari ni, kita kena tarik pesakit punya kelopak mata yang bawah ni lah. So tarik kelopak mata yang ni, titik ubat tadi lah, dalam 1 ke 2 cm daripada limbas pesakit lah. Titik ya. Okey, tutup mata. Okey, arahkan pesakit untuk tutup mata dalam tempoh 1 ke 2 minit lah, untuk ubat tu meresap ke dalam mata lah. Ataupun kita boleh buat massage dekat sini ya. Okey, dah siap titik, kita boleh bersihkan balik lebihan ubat tadi. Tutup mata. Okey, itu saja.